Eng, Yang Berhormat Kepung. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan lisan saya nombor 3. Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman, Yang Berhormat Bangi juga telah membangkitkan persoalan yang sama berkaitan lemon law dan telah dijawab dalam sesi Kamar Khas semalam. Dan untuk makluman juga, lemon law adalah satu undang-undang yang menyediakan hak tebus rugi redress kepada pembeli kereta dan barangan pengguna lain untuk mendapatkan remedi terhadap produk yang berulang kali rosak dan gagal memenuhi standard kualiti dan prestasi. Antara remedi yang boleh dituntut oleh pengguna atau pembeli di bawah lemon law ini adalah pembaikan, penggantian, pengurangan harga atau pembayaran balik. Di Malaysia, peruntukan perundangan berkaitan hak tebus rugi pengguna terhadap pembekal atau penghilang sekiranya barang yang dibekalkan gagal mematuhi garanti yang ditetapkan terkandung di dalam beberapa undang-undang termasuk dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta 599 di bawah kawal selia KPDN. Peruntukan di bawah Akta 599 yang berkaitan perkara ini adalah bahagian 5, garanti berkenaan dengan pembekalan barang. Bahagian 6, hak terhadap pembekal berkenaan dengan garanti dalam pembekalan barang. Bahagian 7, hak terhadap penghilang berkenaan dengan garanti dalam pembekalan barang. Dan bahagian 12, bidang kuasa Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Sehubungan itu, peruntukan undang-undang bagi memelihara kepentingan hak pengguna di Malaysia telah diambil kira dengan jaminan untuk memperoleh barangan dengan kualiti yang munasabah dan hak untuk menebus rugi sekiranya barangan tidak mematuhi garanti melalui peruntukan di bawah Akta 599. Pada tahun 2024 ini, KPDN sedang melaksanakan satu kajian kebolehaksanaan lemon law bagi memperkasakan hak pengguna untuk menuntut tebus rugi sekiranya mereka menerima kenderaan bermotor yang rosak atau gagal mematuhi standard kualiti atau prestasi seperti yang dijanjikan oleh pembekal dan tidak dapat dibaiki atau dibetulkan. Setelah kajian selesai, satu keputusan dasar di peringkat kementerian akan dibuat sebelum penambahbaikan rangka kerja perundangan dilaksanakan. Soalan tambahan Yang Berhormat Kepung. Terima kasih Menteri. Proses melaksanakan lemon law ini boleh menjadi kompleks dan memakan masa. Oleh itu, saya mencadangkan undang-undang lemon di Malaysia ini diringkaskan dengan straightforward protection agar pembeli kenderaan yang substandard dan defektif tidak perlu melalui proceeding undang-undang seperti tribunal, arbitration, mahkamah dan sebagainya untuk menuntut ganti rugi mereka. Apa pandangan Menteri tentang cadangan saya ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, jawapan. Terima kasih Yang Berhormat Kepung. Sebagaimana saya maklumkan tadi, selain dari segi perundangan, selain daripada Akta 599, kita juga ada perundangan lain, Contract Law, Akta Sewa Beli, begitu juga Sales of Good Act. Dan kita laksanakan kajian kebolehaksanaan tidak bermaksud kita ingin memperkenalkan undang-undang baru. Sama ada kita strengthen atau perkukuhkan Akta Perlindungan Pengguna sedia ada. Dan pada masa yang sama, Yang Berhormat, kita tahu kajian ini mengambil masa. Kita sedang dalam proses juga mempertimbangkan untuk dalam konteks instead of dengan izin memindah mana-mana undang-undang sedia ada, kita untuk memperkenalkan satu peraturan di bawah Akta 599 untuk membolehkan proses tuntutan ini dibuat pada kadar segera. Dan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Kepung juga tadi merupakan satu option yang saya fikir boleh kita laksanakan sebagai tindakan immediate sebelum kajian menyeluruh itu dapat diselesaikan. Soalan tambahan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Tuan Speaker. Terima kasih juga kepada Kepung kerana membangkitkan isu yang penting kepada pengguna. Soalan saya kepada Yang Berhormat, adakah sejauh manakah
kajian perbandingan yang dijalankan terhadap pelaksanaan Undang-Undang 5 Law ni, contohnya ada beberapa negara yang mengamalkan seperti Singapura, Filipina ataupun China. Sebagai contoh, misalnya 5 Law di Singapura yang mana dimasukkan ke dalam Akta Perlindungan Pengguna, di mana pembeli berhak membuat tuntutan dalam tempoh 6 bulan. YB, adakah skop perundangan ini juga merangkumi kereta terpakai? Contohnya di Malaysia, sekiranya termasuk apakah kaedah dan apakah perancangan kerajaan dalam menambah baik mekanisme penjualan kereta terpakai yang dikuatiri tidak menepati kriteria kesesuaian jaminan keselamatan tempoh jangka panjang kepada pengguna dan pembeli. Bagi contoh, mungkin kita boleh mengetatkan lagi kelulusan Puspakom kepada kenderaan terpakai. Sekian, terima kasih. Jawapan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat untuk makluman di peringkat kini untuk paper peringkat awal yang tengah kita sediakan di KPDN untuk kebolehaksanaan Lemon Law ini. Kita melihat kepada best practices di beberapa negara, contohnya Amerika Syarikat, Kanada, Singapura sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, dan juga Philippines. Namun bagaimanapun kita melihat bahawa kita tidak boleh menunggu sehingga selesai pindaan ataupun penggubalan undang-undang baru. Atas sebab itu pada peringkat awal ini kita mempertimbangkan option-option lain, termasuklah dalam konteks peraturan itu supaya kita dapat melindungi kepentingan pengguna pada kadar segera. Kita tahu antara isu berbangkit, contohnya Tribunal Tuntutan Pengguna, kes yang boleh dibicarakan, dibawa ke tribunal tersebut hanyalah tuntutan yang tidak boleh melebihi kadar 50,000, iaitu 50,000 ke bawah. Jadi kalau kereta, contohnya kereta-kereta baru, nilai itu rata-rata melebihi daripada RM50,000. Jadi kita akan bertindak segera untuk memastikan pelindungan diberikan kepada pengguna kita, khususnya dalam pembelian kereta baru ataupun kereta terpakai. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Maxim example dan izin accountability executive kepada Yang Berhormat berlaku. Semalam soalan yang sama di dalam Kamar Khas berkaitan Lemon Law, saya mempengerusikan, ditanya oleh Yang Berhormat lain, Menteri kena jawab juga. Hari ini di Dewan ini pun Menteri kena jawab. This is the izin responsibility, Maxim tanggungjawab Kabinet. Ini satu benda yang kita kena ambil maklumlah, pengetahuan sebagai Yang Berhormat. Baik, kita beransur kepada